Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya Nur Erlina binti Muhammad Rani dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terengganu. Pada hari ini saya akan membentangkan projek inovasi yang telah saya lakukan iaitu bertajuk Pembangunan Sistem E-Pengesan dan Amaran Banjir yang juga dikenali sebagai SEPAP. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih saya kepada The Fifth Malaysia TVET on Research Exposition 2023 Matrix yang dianjurkan oleh Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin kerana memberi kesempatan kepada saya untuk membentangkan hasil kajian yang telah dibuat. Sebelum saya meneruskan sesi pembentangan pada hari ini, marilah sama-sama kita saksikan apakah permasalahan sebenar yang membolehkan saya membuat dan juga membangunkan sistem SEPAP ini. Daerah Dungun di Terengganu antara daerah yang terjejas teruk akibat bencana banjir pada tahun ini dengan banyak kediaman dinaiki air selain kemusnahan harta benda. Penduduk menyifatkan bencana banjir yang melanda pada tahun ini adalah antara yang terburuk dalam tempoh 17 tahun, malah banyak kawasan yang tidak pernah dilanda bencana itu turut mengalami nasib yang sama. Tinjauan di beberapa kawasan di Bandar Pakar dan Kampung Durian Mentangau mendapati banjir kali ini menyebabkan banyak kediaman dinaiki air hingga paras bumbung. Menurut penduduk, air dari Sungai Pakar memasuki ke kawasan kediaman mereka dengan cepat dari semua arah, menyebabkan ada dalam kalangan mereka tidak sempat memindahkan barang penting ke tempat yang selamat. Keadaan yang berlaku sekarang adalah sama seperti peristiwa banjir besar yang melanda pada tahun 2005 dan 2014 apabila hampir keseluruhan kawasan ditenggelami air. Bimbang tu masih ada sebab umur saya tu dalam lebih kurang 3 jekar lagi nak masuk ke dalam rumah. Bila masuk dalam rumah ni kita tahu je lah memang dia punya efek tu sangat-sangat besar. Habis kehilangan harta benda tu saya rasa kemungkinan besar lah. Dah tengok kan apa yang berlaku. Jadi permasalahan ni berlaku tiap-tiap tahun. Kerana Pantai Timur ni seperti yang kita sedia maklum memang sering kali dilanda musim tengkujuh. Secara keseluruhannya kita ada di sini 7 perincian yang saya akan bentangkan. Yang pertamanya mengenai permasalahan kajian. Yang kedua adalah mengenai objektif kajian. Yang ketiga adalah kajian literatur, gambar rajah blok dan pembangunan sistem, pembangunan prototipe, pengujian dan penilaian dan seterusnya kesimpulan. Permasalahan kajian. Di sini saya senaraikan 3 fakta lah yang menyebabkan masalah besar bila berlakunya banjir dan bagaimana sebenarnya tercetusnya idea SEPAP ini dibangunkanlah. Yang pertamanya adalah daripada data dan maklumat asas Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia dalam Kompendium 2022 yang mana dia mengistilahkan banjir inilah secara total iaitu banjir adalah satu fenomena yang paling buruk berlaku di seluruh dunia termasuklah Malaysia. Dan seperti yang kita sedia maklum daripada banjir ni banyaklah kerusakan harta benda, kehilangan nyawa, kemusnahan tanaman dan haiwan dan juga dari segi kesihatan yang tidak baiklah. Dan seterusnya daripada Jabatan Perangkaan Malaysia Survey Impak Khas tahun 2022 yang mana survey ini telah dilakukan selama setahun. Kajian tersebut bertujuan untuk menilai kerosakan tempat kediaman, kenderaan, premis perniagaan dan perindustrian. Yang mana hasil kajian tersebut menunjukkan jumlah kerugian banjir di Malaysia pada tahun 2022 adalah sebanyak RM622.4 juta
Dan 14 negeri dengan 88 daerah terjejas akibat banjir pada tahun tersebut. Dan juga melalui sidang media yang dilakukan pada 5 Januari 2022 oleh Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Datuk Hazani Razali, yang mana beliau telah menegaskan bahawa banjir ini bukan saja terkesan dari segi ekonomi lah. Dan pada suatu ketika dahulu pada tahun 2021 Malaysia pernah dikejutkan dengan kematian akibat banjir yang amat tinggi bilangannya, iaitu seramai 54 orang pada tahun tersebut. Maka dengan masalah-masalah yang berlaku ini, kita tidak boleh duduk saja-saja. Kita kena mereka ataupun memikirkan satu kaedah yang sesuai untuk mengatasi segala masalah inilah. Kita tak nak semua ini berlaku, dan jawapannya adalah sistem pengesan dan amaran banjir, SEPAB. Terdapat 6 objektif kajian yang mana telah digariskanlah untuk melengkapkan pembangunan sistem ini. Yang pertama adalah SEPAB berupaya mengesan banjir, SEPAB berupaya memantau keadaan banjir, SEPAB berupaya menghantar maklumat keadaan banjir dalam bentuk SMS kepada penduduk sekitar, SEPAB berupaya menghantar maklumat keadaan banjir dalam bentuk SMS kepada pasukan penyelamat, SEPAB berupaya menyalakan lampu amaran sebagai langkah berjaga-jaga pada penduduk setempat, dan akhir sekali adalah SEPAB berupaya memberi amaran dalam bentuk siren bunyi jika berlakunya banjir melepasi tahap amaran. Seperti kajian-kajian lain, yang pertamanya adalah melalui B. Kanaka Durga pada tahun 2018, yang mana beliau dan rakan-rakan telah mencipta satu sistem untuk mengesan kedalaman air di atas jalan raya. Projek ini diletakkan di atas jalan raya yang selalu berlaku banjir. Sistem ini dilengkapi dengan penghantaran maklumat melalui khidmat pesanan ringkas SMS untuk memberitahu pengguna jalan mengenai jalan raya yang tersekat dan mengarahkan pengguna tersebut menggunakan laluan alternatif yang lain. Terdapat kekurangan yang dilihat dalam sistem ini, di mana pengguna perlu mendekati kawasan banjir untuk mendapatkan maklumat. Oleh yang demikian, maklumat itu lambat diketahui oleh pengguna. Seterusnya, oleh Sukan Bahira pada tahun 2018 yang melaksanakan IoT dalam kajian risiko banjir dalam pengurusan bencana banjir. Sistem pemantauan dan amaran banjir ini adalah berasaskan IoT dan menggunakan Arduino Uno, di mana penderia air dan penderia hujan digunakan untuk memantau hujan lebat dan paras air di tasik atau di sungai. Sistem ini memberi amaran kepada penduduk kampung dan seterusnya pada pihak berkuasa. Kekurangan sistem ini adalah lokasi sebenar sukar dikenal pasti kerana tidak lengkap dengan sistem GPS. Yang ketiga adalah melalui Muhammad Nabil Ashraf Fazali pada tahun 2019, yang mana beliau menggunakan sistem pengesan dan tambatan banjir untuk memantau paras sungai, longkang, parit, terusan bagi memberi amaran banjir. Sistem tersebut menggunakan mikropengawal Arduino disambung pada Arduino untuk mengesan paras air. Dan menggunakan modem GSM untuk mengesan paras air dan seterusnya menghantar mesej pemberitahuan. Dan kekurangan sistem ini adalah dari segi bacaan paras air yang kurang tepat dalam keadaan arus yang berkelora ataupun berombak. Seterusnya, Arif Andi Seberto dan rakan-rakan pada tahun 2019 yang menghasilkan prototipe sistem sokongan keputusan pengesanan awal banjir menggunakan data logger berdasarkan sistem global untuk komunikasi mudah alih GSM. Yang mana melalui sistem ini penderia akan memantau 3 parameter, iaitu aras sungai, suhu dan kelembapan. Hasil pengesanan setiap data dikesan oleh penderia dan diproses
Maklumat sokongan pusat ini adalah berdasarkan web dan ia boleh diakses melalui internet oleh 123 orang pengguna. Kelebihan sistem ini adalah untuk menyebarkan maklumat amaran banjir melalui SMS dan juga internet. Dua kaedah. Seterusnya, Ankash Suresh dan juga rakan-rakan pada tahun 2022 menghasilkan sistem amaran banjir dengan bantuan GSM yang digunakan bersama penderia rangkaian tanpa wayar WSN. Sistem ini menggunakan Arduino Uno yang disambung dengan penderia ultrasonik untuk membaca paras air. Seterusnya, bacaan ini dihantar pada rangkaian IoT untuk penyebaran maklumat mengenai kajian banjir. Kelemahan sistem ini adalah kegagalan dalam mengesan dan memberi amalan lebih awal pada penduduk kawasan terjejas. Berikut merupakan gambar rajah blok yang digunakan dalam sistem SEPAP, yang mana kita menggunakan dua penderia, iaitu penderia ultrasonik dan juga penderia suhu yang disambungkan pada Arduino Uno, yang mana Arduino Uno ini akan menghantar isyarat kepada GSM dan juga pam air, dan seterusnya akan memberi output kepada LCD untuk paparan, LED untuk nyalaan lampu dan juga buzzer untuk pemberitahuan ataupun siren. Untuk pembangunan sistem, gambar rajah pembangunan SEPAP dibuat seperti inilah, yang mana sistem SEPAP ini menggunakan GSM network dan segala pesanan ataupun apabila dikesan oleh SEPAP ini akan dihantar kepada pengguna dan juga pasukan penyelamat. Ada dua penerima lah untuk sistem ini. Bagi sistem SEPAP ini, saya telah membuat 3 julat paras air dan juga penetapan suhu. Yang mana julat yang pertama adalah tahap normal, iaitu paras air 0 hingga 5 cm, amaran 6 hingga 10 cm, dan juga dikategorikan sebagai tahap bahaya, iaitu bila paras air melebihi 10 cm. Yang mana suhu di sini kita tetapkan sebagai 27 darjah Celsius mengikut suhu semasa. Tetapi walau bagaimanapun, suhu ini boleh berubah mengikut keadaan persekitaran semasa lah. Suhu ini adalah penting sebab ia merupakan satu yang bersandar dengan paras air. Jadi kita kena tetapkan juga suhu persekitaran pada kawasan tersebut. Berikut merupakan carta alih sistem SEPAP. Yang mana bila sistem di-on-kan, penderia ultrasonik akan mengesan paras air. Seterusnya, penderia ultrasonik tersebut akan menghantar analog signal pada pengawal GSM. Dan Arduino akan memproses paras air dan suhu yang telah ditetapkan dalam sistem seperti yang telah dibentangkan dalam jadual sebentar tadi. Jika berlakunya banjir, LCD akan paparkan output. GSM akan menghantar maklumat pada pihak yang terlibat, iaitu penduduk dan juga penyelamat. LED akan menyala, hijau untuk normal, kuning untuk amaran dan merah untuk bahaya. Dan seterusnya siren akan dihidupkan untuk pemberitahuan bahaya pada penduduk setempat. Jika tidak berlakunya banjir, proses ini akan berulang. Berikut merupakan pembangunan prototipe, yang mana merupakan gambar rajah skematik SEPAP yang dibuat dalam Proteus. Ini Arduino yang disambungkan dengan LCD, penderia ultrasonik, siren dan juga LED. Dan gambar di sebelah kanan adalah merujuk kepada sambungan Arduino kepada GSM. Ini adalah lita penuh lah, yang mana kita buat untuk sistem SEPAP. Setelah sistem selesai dibangunkan, kita telah membuat pengujian dan juga penilaian. Yang mana keputusan ujian kecekapan SEPAP ni dibuat berdasarkan kepada jadual yang telah
dirangka ni lah. Yang pertamanya dinilai dari segi 3 kes lah. Kes yang pertama adalah 0 hingga 5 cm paras air. Yang mana paparan LCD adalah memberikan bacaan normal. LED hijau akan menyala dan buzzer pada waktu ini tidak akan berbunyi lah, dia dalam keadaan off. Dan SMS yang diterima adalah kepada penduduk sekitar dan keputusan yang dibuat adalah berjaya. Okay, pada waktu tersebut lah. Okay. Kes yang kedua adalah apabila paras air 6 cm berada pada 6 cm hingga 10 cm, paparan LCD memberi bacaan amaran. Okay, LED kuning akan menyala dan buzzer pada waktu ini akan on, memberi siren amaran kepada penduduk sekitar. Okay, dan keputusannya berjaya. Kes yang ketiga adalah melebihi 10 cm. Okay, paparan LCD pada waktu ini akan memberi bacaan bahaya. LED pada waktu ini adalah nyalaan merah. Okay, buzzer akan on dan SMS akan dihantar kepada penduduk sekitar dan pasukan penyelamat. Dan keputusan yang diperolehi adalah berjaya. Okay, berikut merupakan amaran melalui SMS yang diterima oleh penduduk setempat dan juga pasukan penyelamat, yang mana bila berlakunya tahap amaran dan juga bahaya, okay, maklumat akan disampaikan kepada penduduk sekitar dan juga pasukan penyelamat. Okay, yang mana kalau kita tengok di sini adalah paras air semasa ditunjukkan 7 cm status amaran, okay, dan sila bersedia. Okay, bila SMS amaran ini dikeluarkan, dia akan diterima oleh penduduk sekitar lah, akan dihantar kepada penduduk sekitar. Yang mana bila berlakunya paras bahaya itu lebih pada 10 cm, okay, dia akan memberi status bahaya dan SMS ini akan diterima oleh penduduk sekitar dan juga pasukan penyelamat untuk tindakan selanjutnya. Okay, berikut merupakan amaran melalui warna lampu, yang mana melalui prototipe ini kita boleh lihat yang mana kes yang pertama adalah pada paras normal, air pada paras normal, dan nyalaan hijau. Okay, LED hijau akan menyala. Yang kedua adalah amaran. Okay, pada paras amaran ini LED kuning akan menyala. Dan yang ketiga adalah pada aras yang lebih pada 10 cm, iaitu LED merah akan menyala. Dan pada tahap ini adalah amaran bahaya lah. Okay, pada tahap bahaya. Kesimpulan yang boleh dibuat melalui hasil inovasi yang telah dibuat adalah prototipe CPAP ini dibangunkan bertujuan untuk mensimulasikan keadaan di kawasan banjir yang sebenar. Prototipe ini digunakan sebagai satu sistem untuk mengesan dan memantau keadaan banjir serta menghantar maklumat atau isyarat dalam bentuk SMS kepada penduduk setempat dan juga pasukan penyelamat sekiranya berlakunya banjir atau paras air meningkat secara mendadak. Hasil daripada pengujian dan penilaian yang telah dilakukan, objektif pembangunan projek berjaya dicapai, di mana lita dan algoritma yang diuji berfungsi sepenuhnya dengan baik. Walau bagaimanapun, model ini boleh ditambah baik pada masa akan datang kepada bentuk yang lebih efisien dengan penambahbaikan aplikasi dan projek berskala besar. Untuk penambahbaikan pada masa hadapan, sistem boleh dinaik taraf dengan menambah komponen yang membenarkan data dikongsi secara global serta menukar komponen dan peranti untuk dijadikan projek yang sebenar. Seterusnya, boleh digunakan di kawasan yang berlakunya banjir. Dengan itu, CPAP boleh digunakan sebagai aplikasi sebenar pada masa akan datang dan bukan lagi hanya sebagai sistem simulasi semata-mata. Sekian saja pembentangan untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.